Barisan Nasional, Saudara Muhammad Zaidi Aziz, yang mewakili Parti Barisan Nasional dan juga Muafakat Nasional, untuk ditampilkan kepada pengundi-pengundi di sini agar pada 29 hari bulan nanti Saudara Muhammad Zaidi akan dijulang sebagai adun baru kawasan Dun Silam ini. Meskipun pilihan raya kecil ini tidak akan menentukan sama ada kerajaan negeri beralih ataupun sebaliknya. Tentu sekali ini ada kaitan dengan kerajaan pusat, kerana ini melibatkan kerusi Dewan Undangan Negeri. Namun pada hemat saya, pilihan raya ini ada banyak signifikannya. Ada banyak yang boleh dijadikan sebagai isyarat, sebagai signal. Dan apa dia isyarat yang saya sebutkan itu? Antaranya, kita hendak bahawa sejak pilihan raya kecil Cameron Highland, di mana calon Barisan Nasional bertanding dan Muafakat Nasional bermula dijadikan sebagai platform untuk kita bersama, yakni UMNO dan PAS, kita telah menang 6 pilihan raya kecil berturut-turut. Dari Cameron Highland ke Semenyih, ke Rantau, ke Tanjung Piai, nun jauh ke Kimanis, Sabah, yang orang kata kita tak ada harapan, tapi kita menang dengan majoriti yang bertambah. Dan pada penghujungnya baru-baru ini, sebagaimana disebut oleh Datuk Syarani, Dun Ceni, dalam bahagian yang mana saya jadi ketua UMNO bahagian, kita telah menang dengan cemerlang majoriti 12,650. Dan dalam pilihan raya kecil itu juga calon bebas bertanding, tapi tidaklah calon bebas sebebas-bebasnya, kerana disokong oleh Atok menjadi calon. Tak ingat saya apa simbolnya, rumah, tak silap, ya, simbol rumah, sebab partinya tak berdaftar. Dia merupakan ahli bersatu yang sokong Dr. Mahathir bertanding di Dun Ceni. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan di Dun Ceni, calon Atok hilang wang pertaruhannya kerana dia telah tewas dengan begitu teruk sekali. Kali ini Atok letak lagi seorang calon. Calonnya bukan orang tempatan, seperti mana disebut oleh Datuk Syarani tadi. Tapi bukan saja itu. Apakah perlunya satu lagi parti politik nak mewakili orang Melayu? Kan Atok juga yang cakap masalah orang Melayu ni kerana terlalu banyak parti politik. Tahu tak? Tahu. Dia sendiri cakap, apa guna parti politik banyak? Masalah orang Melayu ni banyak, ramai nak jadi presiden. Jadi akhirnya dia pula
Bab kata orang, cakap tak serupa bikin, dia pula tubuh parti baru. Maka timbullah satu lagi parti yang boleh dianggap sebagai satu juga yang boleh memecah belahkan perpaduan dan undi orang-orang Melayu di dalam negara kita ini. Kita dah cukup. Sebenarnya kita sudah ada parti UMNO, parti terbesar mewakili orang Melayu. Kita dah ada parti PAS. Hari ini kita bergabung dalam Muafakat Nasional. Parti Bunga, dia isik-isik lagi masa sekarang ni nak bersama dalam Muafakat Nasional. Tapi kita tunggu dulu apa keputusannya nanti. Tapi dua parti ini parti yang terbesar. Parti UMNO, parti dominan di kalangan orang Melayu. Parti PAS, parti kedua. Kalau kedua parti ini bergabung dalam Muafakat Nasional, insya-Allah banyak kursi parlimen, banyak kursi Dewan Negeri akan diperolehi oleh kita bersama atas nama Muafakat Nasional. Sebab itulah bila kita ada kekuatan ini, banyak orang yang khawatir, yang menggeruni kekuatan yang ada pada kita. Apa tidak, bila kita gabung undi PAS dan undi UMNO, maka kita lihat ada orang kata kita boleh menang 100 lebih kursi parlimen di Semenanjung. Dan banyak orang andaikan kalau kedua-dua parti ini terus diyakini, maka insya-Allah Putrajaya bakal dimiliki oleh UMNO, Barisan Nasional dan Muafakat Nasional. Dan sudah tentulah kita hendak, sebab negara kita ditadbir dengan begitu baik selama 60 tahun lebih oleh Barisan Nasional. Siapa yang melahirkan Felda, tuan-tuan? Tolong sebut. Apa dia? UMNO, ya. UMNO melahirkan, kebetulan Allahyarham ayahanda saya tahun 1956, Felda Lurah Belut yang pertama, disusuli yang lain. Dan cuba bayangkan, tuan-tuan, kalau hari ini siapa nak bagi 10 ekar pada kita tanah? Siapa nak bagi 10 ekar tanah pada orang yang tak ada tanah, yang miskin? Kalau ada pun sekangkang kera. Tapi visi kerajaan pimpinan UMNO buka tanah bagi pada orang yang tak ada tanah, maka wujudlah komuniti Felda di seluruh negara, di mana 100,000 lebih, 115,000 keluarga yang hari ini mengecapi kehidupan baru hasil dari perjuangan UMNO. Dan alhamdulillah, saya anggap misi ini belum selesai lagi, belum habis lagi, tuan-tuan. Saya jadi Menteri Felda selama 12 tahun. Dalam masa saya jadi Menteri Felda, saya lulus macam-macam untuk orang Felda. Ingat tak masa FGV disenaraikan, tuan-tuan dapat 15,000 sekeluarga, betul tidak? 5,000 untuk suami, 5,000 untuk isteri. Sebab isteri kata jangan bagi semua pada suami, nanti suami tak bagi pada isteri, kok dia tambah cawangan lagi, dia kata.
Jadi saya bagi suami 5,000, isteri 5,000, anak-anak 5,000. Betul? Betul. Saya luluskan bonus pada penuka Felda. Betul tidak? Saya luluskan bantuan seperti sumbangan hari raya. Saya lulus program yang teristimewa yang saya lihat hari ini di Merata rancangan Felda, rumah macam di Terulak Selatan, di Besaut tadi saya lihat rumah-rumah batu, rumah-rumah yang besar. Dan bila saya sembang dengan penuka, mereka kata ini disebabkan waktu saya jadi Menteri Felda, saya meluluskan pinjaman 40,000 tanpa faedah. Tanpa faedah. Lebih baik daripada pinjaman penjawat-penjawat awam, tuan-tuan. Penjawat awam kena bayar faedah. Peneroka Felda tak payah bayar. Kerana apa? Kerana saya ingin melihat peneroka Felda mengecapi kualiti hidup yang jauh lebih baik zaman Barisan Nasional memerintah. Tapi itu semua, tuan-tuan, bila PH menang kerana apa? Kerana dia tipu menang. Kerana apa? Kerana dia hasut dia menang. Saya ingat lagi saudara Rafizi sebut tugas pembangkang adalah untuk menghasut, dia kata. Bukan nak cari kebenaran, bukan nak sebut fakta, tapi menghasut. Jadi bila kita termakan dengan hasutan, tambah lagi dengan janji-janji bulan bintang cakrawala, semua nampak manis belaka. Harga minyak nak turun RM1.50. Tak ada tol. Dan penuka Felda tak payah bayar lagi hutang. Mazlan Haliman, dia janji, dia masuk Felda, dia janji hutang akan dihapus kira. Anak-anak Felda pula balik rumah, mak, hari ini, kali ini kena undi PH sebab hutang PTPTN akan dihapus kira sama sekali. Maka atas segala-gala janji manis tapi palsu, maka tumbanglah kerajaan Barisan Nasional. Namun tuan-tuan, Allah tidak mengizinkan, tak reda. Kalau kita menang kerana fitnah, kalau kita menang kerana kita bohong, kerajaan yang menang kerana bohong dan fitnah tidak ada barakahnya, tuan-tuan. Tak ada barakah. Ada siapa boleh bayangkan 22 bulan dah jatuh kerajaan PH? Tak ada. Tiba-tiba jatuh. Tak semena-mena atuk letak jawatan. Walaupun hari 2 hari dia kata dia tak letak jawatan. Saya pun kata macam mana? Dia ada statement daripada jabatan pada menteri, ada siaran. Kata Dr. Mahathir meletakkan jawatannya pada hari ini dan surat telah dihantar pada Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong masa sesi pertama Dewan yang telah berlangsung baru-baru ini, bukan sesi ini, yang sebelum ini, saya tak ingat tarikhnya, Yang di-Pertuan Agong sebut dalam titah ucapannya bahawa dia cuba memujuk Dr. Mahathir jangan letak jawatan, tapi Dr. Mahathir berkeras nak letak jawatan.
Jadi siapa yang cakap benar, tuan-tuan? Macam mana pula hari ini dia kata dia tak letak jawatan, walhal dia sebenarnya hakikat dia meletak jawatan. Dan sebab itulah kerajaan PH jatuh. Bila kerajaan PH jatuh, Yang di-Pertuan Agong ada dua pilihan, sama ada parlimen dibubar ataupun melantik yang lain. Orang yang lain yang ada kepercayaan ikut pendapat Yang Tuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri. Maka tak timbullah kerajaan pintu belakang, tuan-tuan. Takkan negara kita ni tak perlu pada kerajaan? Perlu. Tapi kuasa Yang Tuan Agong membuat keputusan. Walaupun kita nak, masa itu UMNO nakkan pilihan raya pada masa itu. Sebahagian besar daripada kita nak pada pilihan raya, tapi Agong memutuskan atas budi bicaranya. Kita kena terimalah hakikat itu. Maka kerajaan PH tubuh. Kita sebahagian daripada kerajaan PH. Ada baik juga. Sebab apa? Sebab Felda hari ini di bawah kerajaan PH. Kita boleh berkumpul dalam dewan ni. Kalau tidak, kita kumpul bawah pokok mana entah. Di luar kot. Tak dibenarkan. Dan kita boleh susun semula. Felda ni nak kita majukan. Saya gambarkan kepada Datuk Seri Idris Yusof, Pengerusi Felda. Buatlah apa yang patut, tapi perjuangan kita untuk membela, untuk nasib masyarakat Felda mesti kita teruskan, tuan-tuan. Maka adalah perkara-perkara yang akan dilakukan, tapi saya tak nak sebut di sini. Sebab itulah serah pada pengurusi Felda untuk menyatakan pada tuan-tuan bila sampai pada masanya. Tapi yakinilah ada yang kita nak buat lagi, termasuk perumahan untuk generasi kedua nak ditambah lagi. Mungkin ada program-program lain seperti program tanaman semula, seperti usaha-usaha untuk memerangi apa yang dikatakan ulat bungkus ke, yang menjadi ancaman pada Penuka Felda, pokok-pokoknya. Ini semua kita nak teruskan. Dan lihatlah saja, ya, saya salah satu daripada kebanggaan saya di kawasan Torolak ini adalah Maktab Rendah Sains Maranya, yang saya telah lulus waktu saya menjadi Menteri Felda, dengan jumlah dana sebanyak 70 juta, menjadikan MRSM itu yang terbaik. Untuk siapa? Untuk anak-anak Penuka, tuan-tuan, mendapat pendidikan agar mereka satu hari nanti akan jadi jurutera, akan jadi computer science kelulusan, dan macam-macam lagi. Yang ini boleh kita lakukan. Tapi bila PH ambil alih, semuanya tidak diteruskan oleh mereka. Betul tidak? 22 bulan PH atuk jadi Perdana Menteri, apa dia buat untuk masyarakat Felda? Berbanding dengan zaman kita memerintah, tak ada apa? Ada apa? Sebab itulah kita masih teringin pada zaman Barisan Nasional, kan? Teringin. Dan kita ada peluang, tuan-tuan. Sebab pilihan raya kecil di Don Slim ini, kita boleh beri kemenangan yang besar pada calon Barisan Nasional kita. Ini isyarat yang paling jelas. Dan kita nak negara kita ni ditadbir oleh mereka yang ada kemampuan. Zaman PH dulu banyak menteri-menteri je yang buat kenyataan dan idea-idea yang pelik-pelik, tuan-tuan. Nak kata bangang pun mungkin boleh kata bangang. Ada benda-benda yang tak masuk akal. Dia suruh kita minum sesudu
minyak sawit sehari. Jangan lupa, menteri cakap tu. Menteri suruh kita minum sesudu minyak sawit sehari. Apa dah jadi pada menteri tu? Ada dah apa? Ada pula menteri yang impikan kereta terbang, tapi dia masuk balik dalam kerajaan ni. Saya tak boleh nak kritik dia sangat. Tapi menteri kereta terbang, orang ketawa kita. Sebab teknologi kapal terbang, kereta terbang ni belum ada di mana-mana di dunia, tuan-tuan. Kononnya Malaysia boleh buat kereta terbang. Mana ada. Lepas itu sawit nak diganti dengan buluh pula. Tuan-tuan bayangkan, kawasan Felda ni nak ditebang ganti dengan buluh, boleh tak? Patut ke tidak? Tak patut. Inilah orang kata kualiti menteri-menteri dalam PH. Dan banyak yang dah rosak, tuan-tuan. Selain daripada Felda, Terbiar, tabung haji. Apa jadi pada tabung haji? Rosak tidak? Hibah yang paling rendah dalam sejarah, 1.25%. Angkara siapa? Mujahid. Ya. Lepas itu saya nak beritahu tuan-tuan, waktu saya jadi Perdana Menteri, tiap-tiap tahun saya berjaya mendapatkan kuota haji tambahan untuk umat Islam di Malaysia. Saya cuma tak boleh sebut angkanya saja, tapi orang banyak dah tahu angkanya. Cuma saya tak boleh nak meluahkan saja, sebab Raja Abdullah kata, Raja Salman kata, Raja Abdullah kata, kalau saya beritahu nanti negara lain akan tuntut pada dia. Dia susah. Punya sayang pada Malaysia, kerana saya buat hubungan peribadi, maka Malaysia dapat tambahan kuota. Zaman PH memerintah, dapat ke tidak kuota tambahan? Tak dapat, tuan-tuan. Tak dapat. Dasar luarnya yang tak kena, bergaduh dengan semua orang. Saya ada angka di sini, tuan-tuan. Semasa BN dahulu, 1 tan boleh dapat lebih daripada RM600, ada masanya 500. Betul tidak? Betul. Semasa PH, harga sawit jatuh ke sekitar RM350 1 tan pada tahun 2018. Lebih teruk lagi pada tahun 2019, sekitar 271 tan saja. Kerana apa? Kerana dasar luar antara faktornya, India tak nak beli sawit kita. Bila India tak nak beli sawit kita, maka ekspor kita pun jatuh. Di mana saya ada angka di sini, dari segi nilai ekspor sawit meningkat hingga 78 bilion pada tahun 2017, masa BN jatuh ke paras bawah 65 bilion pada tahun 2019. Yang ini 15 bilion ekspor kita hilang, tuan-tuan, hilang waktu PH memerintah. Bukan sikit, 15 bilion ekspor kita. Dan inilah yang membawa kesan pada harga sawit. Dan bila harga sawit jatuh lumpuh, yang susah siapa? Yang susah siapa? Yang menderita siapa? Okay. Sebab itulah, tuan-tuan, kita tak boleh main soal ini. Mentadbir negara kita ni memerlukan orang bukan saja cekap, ada visi dan hati mesti baik, tuan-tuan.
Jangan nak jadi Perdana Menteri nak balas dendam. Dendam kesumat dalam hati. Tidak boleh. Dan bukanlah nawaitu kita nak naikkan anak kita pula. Nak jadi timbalan Perdana Menteri. Bukan saya sebut, dicalonkan baru ni sebagai timbalan Perdana Menteri. Boboi. Timbalan Perdana Menteri. Tergamak dia. Maknanya parti apa ni? Bapa chairman, anak presiden. Mesyuarat di rumah je lah. Tak payah ada mesyuarat di luar. Apakah ini perjuangannya? Perjuangan bukanlah untuk anak kita, keluarga kita. Jangan kata nak jatuhkan kerajaan kleptokrat. Kononnya kita ni kerajaan kleptokrat Barisan Nasional. Belum ada bukti di mahkamah. Dalam kes saya baru-baru ini, 99% daripada duit itu saya gunakan untuk kebajikan dan untuk sumbangan politik, tuan-tuan. Kalau kleptokrat saya gunakan untuk kemewahan diri saya. Tapi saya bagi, maklum sajalah, macam-macam orang datang jumpa Perdana Menteri, semua minta, semua bawa surat coklat, surat cinta. Saya kena tolong, bantu. Takkan ini tak boleh saya lakukan. Takkan ini bukan tanggungjawab seorang presiden parti, seorang Perdana Menteri. 99% terbukti, disahkan dalam mahkamah. Walaupun yang menjadi satu yang agak begitu susah saya nak telan, saya bagi sumbangan pada rumah anak yatim, tuan-tuan, 600,000. Saya kena denda 5 kali ganda, kena bayar 3 juta. Saya bagi pada UMNO duit nak buat program kebajikan 300,000. Saya kena denda 5 kali ganda, 1.5 juta. Cuba bayangkan, seorang kena denda 240 juta. Siapa boleh bayar? Tapi ini semua dilakukan zaman atuk. Ialah hakim buat keputusan, saya tak boleh nak kata apa-apa, melainkan saya nak bentangkan fakta pada rakyat, biar rakyat fikirkan. Ini adil tak adil, ini patut tak patut. Sehingga saya telah melafazkan sumpah, tuan-tuan. Sumpah dalam mahkamah. Wallahi wabillahi watallahi, saya sumpah bahawa saya tidak minta duit itu dan saya tidak ada tawaran duit itu. Biarlah Allah menentukan. Itulah yang boleh saya lakukan. Dan saya mohon tuan-tuan terus doa pada saya. Dan saya akan terus berjuang. Kalau orang lain dah kena macam saya, agaknya dah tak mau keluar rumah agaknya. Tapi pada saya, semangat perjuangan saya masih gigih lagi. Saya tetap akan berjuang. Lawan, tetap lawan, tuan-tuan. Dan antaranya saya nak lihat Barisan Nasional menang kali ini. Menang dengan gayanya, menang dengan cemerlangnya. Untuk apa? Nak buktikan UMNO masih relevan lagi, masih gagah lagi. Nak buktikan Muafakat Nasional diterima sebagai formula politik yang terbaik untuk negara kita. Nak buktikan apa lagi? Nak buktikan bahawa masa depan kita akan hanya terjamin kalau UMNO, BN dan Muafakat Nasional dapat semula mentadbir negara kita, Putrajaya milik kita nanti, insyaAllah. Dan nak menafikan yang dah tua-tua ni dah cukup lah. 95 tahun dah cukup lah. Biarlah perkara pentadbiran negara kita
dilakukan oleh orang lain. Sebab kita punya misi, visi untuk negara kita, untuk masyarakat Felda ni. Ada orang kata Felda ni anak emas saya. Memang anak emas saya. Ya. Sebab saya mewarisi perjuangan Allahyarham ayahanda saya. Dan Allahyarham punya sayang pada Felda. Tuan-tuan kalau pergi ke Sri Taman, Museum Sri Taman, ada rumah Felda, model rumah Felda di tengah-tengah padang. Rumah kecil Felda. Allahyarham letak di situ nak mengingatkan pada dia bahawa dialah pengasas Felda. Dan saya bila lihat itu, saya merasakan tanggungjawab saya sebagai anak andanya untuk meneruskan perjuangannya. Tapi yang saya muskil, perjuangan itu belum habis penghujungnya. Kita kalahkan itu. Tapi kalau kita menang itu, banyak lagi saya nak lakukan untuk masyarakat Felda. Namun masih belum terlambat. Kalau tuan-tuan mengembalikan kuasa kepada BN, banyak lagi kita boleh lakukan atas nama BN. Saya dan rakan-rakan boleh memperjuangkan perkara ini. Yakinilah, sebab PH tak boleh pakai, tuan-tuan. Calon ni bebas ni pun lagi tak boleh pakai. Orang bebas ni dia bebas begitu je, tak boleh pakai. Parti pun belum daftar lagi, tak tentu hala lagi. Jadi kita tak boleh bergayut, bergantung masa depan kita pada mereka. Jadi tuan-tuan, hanya BN saja boleh menentukan masa depan kita. Kita mesti melakukan isyarat yang jelas. Dan kita sokong juga kepimpinan Datuk Syahrani sebagai pengurusi perhubungan UMNO Negeri Perak, bagi sokongan moral pada dia juga, supaya ini, kemenangan di SLIM ini dijadikan sebagai satu isyarat yang jelas. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.